أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Yang dihormati Tuan Imam Ustaz Syahrul, Barisan Jawatan Kuasa Masjid An-Nur, tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan guru, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita dipertemukan dalam majlis ilmu yang Nabi sifatkan seolah ataupun satu taman daripada taman-taman syurga. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bulan yang lalu kita tidak dapat bersama dalam kuliah Al-Azkar ini. Pada minggu yang pertama itu kita ada solat solat khusuf, solat gerhana bulan, dan yang kedua pula pilihan raya. Jadi saya balik ke Penang, kita sempatlah nak patah balik untuk nak kuliah kita. Okay, InsyaAllah, Alhamdulillah pada malam ini kita dapat meneruskan kuliah perkongsian ilmu dalam kitab Al-Azkar ini. Kita sambung hadis yang ke-216. Kalau kitab yang seumpama saya ini ke surat 172. Bismillahirrahmanirrahim. Kata musannif, kami riwayatkan dengan sanad sahih di dalam Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Nabi SAW tidak pernah meninggalkan doa-doa ini pada waktu pagi dan petang. Doanya berbunyi, Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti.
Zikir yang kita bincangkan ini termasuk dalam zikir pagi dan petang. Jadi berdasarkan hadis yang sahih dalam Sunan Abu Daud, Sunan Nasa'i dan Ibnu Majah, Abdullah bin Umar ataupun Ibnu Umar meriwayatkan dari Nabi SAW doa yang mana Rasulullah SAW tidak tinggal membaca doa tersebut pada waktu pagi maupun petang. Doa tersebut yang bermaksud, Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu keselamatan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu keselamatan dan kesejahteraan terhadap agamaku, duniaku, keluargaku, dan harta bendaku. Ya Allah, tutupilah auratku dan ampunkanlah aku daripada rasa takut. Ya Allah, jagalah aku daripada arah hadapanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku, serta aku berlindung dengan keagunganmu daripada tertipu daripada arah bawahku. Ini di antara doa yang terbaik, zikir yang terbaik yang kita perlu membacanya, menjadikan amalan setiap hari supaya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kesejahteraan, keselamatan sama ada di dunia dan juga di akhirat. Keselamatan di dunia ini sepanjang kita berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, kita mohon keselamatan, apatah lagi keselamatan di akhirat, yang mana harta, keluarga, anak pinak dan sebagainya itu tidak dapat membela kita. Hanyalah amal ibadat kita sahaja yang mampu menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita perlu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala afiah, keselamatan juga terhadap agama kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diperteguhkan keimanan kita. Agama Islam yang kita anuti ini agama yang sebenar. Inna dina indallahi Islam. Agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan adalah agama Islam. Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu. Sesiapa yang memilih agama selain daripada agama Islam, tidak sesekali Allah terima. Okay. Apabila seseorang itu mengucap dua kalimah syahadah, maka dia telah Islam. Tapi apabila sekadar ucapan syahadah tanpa melakukan amal-amal, ibadat-ibadat yang membuktikan keislamannya itu, maka dia hanya Islam pada nama. Sekiranya dia mengucap dua kalimah syahadah, sudah pastilah dia kena solat, puasa dan sebagainya bagi memenuhi rukun-rukun Islam itu. Oleh kerana itu, kita lihat manusia ini, Allah ciptakan manusia ini dengan pelbagai bangsa, warna kulit dan sebagainya. Ada Islam dan ada yang bukan Islam. Islam sahaja tidak dapat menjaminkan kita keselamatan di akhirat.
Islam mestilah beriman. Kan? Kalau yang bukan Islam itu ada yang musyrik, ada yang kafir. Musyrik ataupun kafir. Kafir pula dia ada dua. Satu kafir zimmi, yang keduanya kafir harbi. Manakala Islam ini mestilah tingkatkan dia punya keislamannya itu dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman saja tidak akan mencukupi, dia kena ada takwa. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ini ayat yang famous yang dibaca oleh khatib setiap kali Jumaat. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Kan? Ini ada peningkatan-peningkatannya sehinggalah kepada mukhlisin, kan? Muhsinin dan sebagainya, itulah kata apa, kedudukan ataupun tingkatan-tingkatan yang perlu kita capai untuk menjadi insan kamil. Jadi kita mohon Allah Subhanahu wa taala supaya Allah pelihara agama Islam yang kita anuti ini. Kita bimbang kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kita tergelincir daripada agama Islam. Kan? Allah minta kekalkan hidayah kita. Sebab itu kita dimohon berdoa juga supaya Allah beri hidayah kepada kita dan kekalkan kita dalam keadaan takwa dan juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu kita juga memohon keselamatan untuk ahli keluarga kita, anak isteri kita, saudara mara kita, dan juga harta yang kita miliki. Kan? Kita mohon Allah Subhanahu wa taala supaya Allah pelihara harta kita. Kan? Sebab dengan harta inilah bukan sahaja kita dapat membina ataupun dapat kelangsungan hidup kita, tetapi dengan harta ini juga kita dapat melaksanakan amal soleh kita dengan berzakat, bersedekah dan sebagainya. Selain itu kita juga memohon Allah Subhanahu wa taala menutup keaiban kita. Kita ni banyak keaiban yang ada pada diri kita. Cuma Allah tutup, kan? Orang tengok kita bagus, kan? Bagus. Tapi keburukan yang kita selindung itu banyak, kan? Banyak, tapi Allah tak buka. Jangan kita sengaja membuka keaiban kita. Kan? Contohnya lah, tuan-tuan, mungkinlah zaman muda kita dulu ini mungkin kita larau banyak benda maksiat yang kita buat. Bila kita dah sampai usia tua ini, kita dah bertaubat, kan? Bertaubat. Kita berhenti dah daripada membuat perkara yang maksiat ini. Tapi kadang-kadang kita dengan sengaja bila kita bersembang dengan anak muda, kita cerita balik, kan? Pakcik dulu apa yang tak buat? Arak, minum, kan? Sejalah, judi, sebagainya. Secara langsung kita telah menunjukkan keaiban kita, membuka keaiban kita. Jangan, kan? Biarlah apa yang kita lakukan zaman kejahilan kita itu kita tutup, jangan cerita lah. Tutup buku lah. Bila kita cerita tu seolah kita berbangga dengan kemaksiatan yang kita buat dulu. Jadi kalau kita tinggalkan benda-benda maksiat ini, tutup. Anggaplah benda tu dah selesai dah, kan? Hanya Allah saja yang tahu. Mohon bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga dituntut untuk
orang kata apa, aman, selamat daripada rasa takut. Itu juga kita mohon Allah Subhanahu Wa Taala agar pelihara kita depan, belakang, atas, bawah dan sebagainya. Sebab apa? Sebarang kemudaratan akan berlaku bila-bila masa saja, di mana tempat saja boleh berlaku kepada kita. Kan? Allah dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala itu tetap ada, tetap akan berlaku kepada kita. Insya-Allah dengan kita berdoa, takdir Allah tetapkan itu mungkin Allah alihkan. Jadi selamatlah kita daripada qadar ataupun qadar Allah Subhanahu Wa Taala itu. Seterusnya, hadis atau zikir yang ke-217 dalam Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasa'i dan selain keduanya dengan sanad sahih juga daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu daripada Rasulullah SAW, bahawa apabila baginda ingin tidur, baginda akan membaca. Ini zikir ketika mana baginda Rasulullah SAW ingin tidur. Apa zikirnya? Allahumma inni a'udzu biwajhikal karim wa bikalimatika tammah min syarri ma anta akhidhun binasiyatihi. Allahumma anta takshiful maghrama wal ma'thama. Allahumma la yuhzamu junduka wa la yukhlafu wa'duka wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd subhanaka wa bihamdik. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan wajah-Mu yang mulia dan kalimat-kalimat-Mu yang sempurna daripada kejahatan makhluk yang Engkau tentukan nasibnya. Ya Allah, Engkau maha melenyapkan beban hutang dan dosa. Ya Allah, tenteramu tidak akan mampu dikalahkan, janjimu tidak akan teringkari, dan tidak pula bermanfaat kekayaan seseorang di sisimu. Maka maha suci Engkau dan segala puji bagimu. Saudara perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semasa hendak kita nak tidur, Nabi mengajarkan kita supaya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya adalah kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala melenyapkan bebanan hutang dan dosa. Oleh kerana kita ni memang hutang ni memang tak lepas lah, kan? Terutama penjawat awam lah, kan? Hutang kenderaan, hutang rumah, kan? Itu hak yang tetap lah, kan? Dan beberapa lagi hutang-hutang yang kita buat, kita dibebani dengan hutang-hutang tersebut. Sehingga kan hutang kita itu melebihi 60% daripada pendapatan kita. Jadi apabila kita dibebani dengan hutang ni, memang sakit kepala, kan? Apatah lagi kita hutang dengan seseorang dan sebagainya. Orang yang hutang ni malam tidur tak berapa nak jerak, tak berapa nak lena. Sebab memikirkan masalah hutang dan orang duk tuntut hutang, kan? Di siang pula ketakutan, apatah lagi berhutang dengan alung, lagilah, kan? Sagi ugut anak apa sebagainya. Masa saya duduk dekat Penang dulu, jiran saya tu Chinese lah, sama ada dia ataupun anak dia yang berhutang. Pagi esoknya tu tengok rumah dia tu disibah cat merah, kan? Disibah cat merah. Kita bertanya apa hal pula ni? Rupanya dia ada pinjam alung, jadi dia
tinggal rumah lari kan. Itu kiranya macam dengan amaran sajalah kan. Jadi kalau kita pinjaman, kita buat pinjam cara itu, kepada kalian nyawa kita dan juga nyawa keluarga kita terancam kan. Dan biasanya orang yang berhutang ni, dia payah tak payah masa nak berhutang tu janjinya Allahu Akbar, hebat kan janji, tapi bila nak bayar macam-macam alasan, macam-macam alasan, sehingga kan orang yang bagi hutang tu rasa segan pula, segan nak minta kan. Sepatutnya orang yang hutang itulah segan dengan tuan yang dia hutang tu, tapi sebenarnya yang memberi hutang itu rasa segan, rasa segan dengan orang yang diberi hutang. Jadi kita mohon Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dapat, orang kata apa, mengatasi masalah hutang ini. Dalam riwayat yang lain, yang mana seorang sahabat ni dia gelisah menunggu saja kan. Jadi sebab dibebani dengan masalah hutang. Apabila Rasulullah SAW bertemu dengan dia, melihat keadaan dia sedemikian, maka Rasulullah tanya, apakah yang menyebabkan kamu rasa nampak gelisah kan, nampak bermuram saja ni, kenapa? Maka dia menjawab, dia ada masalah hutang, dibebani dengan masalah hutang. Maka Rasulullah SAW mengajar kepadanya satu zikir yang kita selalu baca, imam solat pun selalu baca, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Kita mohon min ghalabatid dain, daripada bebanan hutang. Jadi setelah diamalkan doa tersebut, dengan izin Allah dia terlepas daripada bebanan hutang tersebut. Dan kita boleh amalkan zikir tersebut setiap kali kita selepas solat. Mudah-mudahan segala bebanan hutang yang kita alami itu Allah Subhanahu Wa Taala dapat melesaikannya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sedikit perkongsian yang ingin saya ceritakan di sini. Semasa saya selesai tamat hafazan Al-Quran, guru saya pesan, katanya, la faqra ma'al Quran, tidak akan fakir selagi mana kita berdamping dengan Al-Quran, tidak akan fakir. Maknanya salah satu punca asbab kita diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita banyak membaca Al-Quran. Luangkanlah masa untuk membaca Al-Quran. Kalau kita tak pandai baca Al-Quran, cari guru Quran untuk kita belajar. Cari guru Quran. Dan benda ni saya dapat rasa semasa masih belajar lagi, kita berdamping Quran ni, Allah buka pintu rezeki yang cukup banyak. Saya daripada keluarga, bukan kata miskin, fakir. Ayah saya daripada keluarga yang fakir. Dengan izin Allah, saya orang kata apa, mohon untuk masuk ke institusi tahfiz. Ketika itu orang yang belajar tahfiz ini taklah, orang kata apa, pusat-pusat tahfiz taklah orang kata apa semeriah sekarang ni kan. Sekarang ni kata tempat ada pondok-pondok tahfiz, dulu kurang. Sehingga kan ketika mana saya nak masuk, memilih untuk nak masuk orang kata apa, pengajian tahfiz ini, ramai saudara mara termasuk guru Quran sendiri mai pesan ke saya, kalau boleh jangan masuk tahfiz, jangan hafal Quran. Ini kira masih masa zaman jahiliah dulu lagi lah kan, 30 tahun yang lalu lah.
Dia kata kalau kata hafal Quran lupa nanti gila. Sampai kata tu, mentaliti orang kita. Kalau hafal Quran lupa nanti gila. Sedangkan Al-Quran itu syifa. Tapi dia berfahaman sedemikian. Jadi setelah saya masuk, sedikit kongsian lah kan. Masa temu duga tu, Syekh ni dia bagi apa ayat, okey, sila hafal daripada ayat sekian sampai ayat sekian. 1 jam dia bagi. Tak apalah, kita berhafal. Apa atas sampai bawah, atas lupa lah. Ulang tu kan. Bila cukup 1 jam, kumpul bagi. Kebetulan saya yang pertama pula nak ditasmik tu, bayangkan yang pertama untuk ditasmik hak kawan, hak yang belakang sempat lagi dah mengulang kan. Saya tak sempat nak mengulang. Hak mana hafal itulah. Saya sempat separuh saja daripada ayat yang diminta itu. Saya anggap dia kata tak ada layak lah. Kan? Tapi dengan izin Allah SWT atas minat kesungguhan kita tu, saya dapat daripada 40 orang yang ditemu duga itu, pihak apa tahfiz ini dia hanya ambil 8 orang saja daripada 40 orang yang hadir tu. Jadi semasa proses penghafazan tu, bila kita berdamping Al-Quran ni, memanglah Allah buka pintu rezeki yang cukup untuk saya. Kadang-kadang kita sedang menghafal dekat masjid tu, ada saja orang datang zakat. Kan? Bagi zakat kat kita. Sepanjang pengajian itu dapat beasiswa 250 sebulan. Setiap bulan dapat duit. Disuruh diminta lagi untuk mengajar di rumah-rumah ni. Sebab pusat pengajian tu duduk di kawasan orang kata apa? Taman orang elit, kan? Pegawai di UCD dan sebagainya tu minta jemput orang tu untuk ajak keluarga. Itu pun saya income daripada itu. Bulan puasa jadi imam tarawih. Cuma 2 malam dalam seminggu. Ada yang dihantar ke daerah Sik, daerah Baling, itu seluruh 11 daerah di apa nama negeri Kedah tu dihantar. 1 malam 70. Kan? Input segala hak yang imam-imam pada malam Melanda itu, seusia saya ketika itu boleh 2,000 sebulan puasa tu dia dapat 2,000. Daripada duit itulah saya membelanjakan untuk orang kata apa, persiapan hari raya kan. Daripada situlah Allah membuka pintu rezeki. Jadi kalau itulah saya mengajak tuan-tuan dan puan, kita perbanyakkan membaca Al-Quran, berdamping dengan Al-Quran, insya-Allah Allah akan orang kata apa, membuka pintu rezeki kita dan akan orang kata apa, membantu kita daripada terjerumus ke dalam kefakiran. Itu doa yang boleh kita amalkan untuk mengatasi sekiranya kita terdapat bebanan hutang dan juga bebanan dosa lah. Kadang-kadang dosa-dosa kita ini kita dibelenggu oleh dosa menyebabkan kita rasa malas untuk beribadat. Kan? Malas beribadat itulah kadang-kadang menyebabkan dosa-dosa kita. Sama kita sedar ataupun tidak. Jadi dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita dikurangi bebanan tersebut. Antaranya lain, lakukanlah solat sunat taubat. Lakukan solat sunat taubat supaya kita kurang dia punya pengaruh maksiat yang kita telah lakukan itu dapat diatasi. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala.
Zikir yang 218 ini telah pun dibaca pada awal yang lalu, jadi saya tinggalkan yang itu. Saya ambil hadis yang 219 dalam Sunan Abu Dawud dengan sanad yang tidak didhaifkan olehnya. Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza asbaha ahadukum falyaqul asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaum fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu wa a'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dahu thumma idza amsa falyaqul mithla dzalik." Dalam Sahih Abu Dawud juga disebutkan hadis yang mana zikir waktu pagi dan petang. Mana zikir tersebut asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Itu dibaca ketika pagi, asbahna, subuh ataupun pagi. Kalau kata petang, amsayna, yang kita boleh tengok dalam al-maqsurat tu kan. Amsayna wa amsal mulku lillahi rabbil alamin. Pada waktu pagi ucapkanlah kami menempuh pagi sebagaimana kerajaan Allah menempuh pagi, kerana Allah Tuhan semesta alam. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembebasannya, kemerdekaannya, cahayanya, berkatnya dan hidayahnya. Dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan hari ini dan hari selepasnya. Kemudian pada waktu petang juga mengucapkan sedemikian. Dan hadis yang ke-220 dalam Sunan Abu Dawud, Abdurrahman bin Abi Bakrah bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya setiap hari aku selalu mendengarmu membaca doa, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr, la ilaha illa anta." Yang bermaksud, ya Allah, sihatkanlah badanku. Ya Allah, sihatkanlah pendengaranku. Ya Allah, sihatkanlah penglihatanku. Ya Allah, aku mohon perlindungan denganmu daripada kekufuran dan kefakiran. Dan aku memohon perlindungan daripada azab kubur. La ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan engkau. Bagi sesiapa yang menjadi imam, boleh menukarkan dia punya dhamir ataupun kata ganti nama. Allah ma'afini fi abdadina. Badani itu tukar pada abdadina. Allah ma'afini fi sam'i. Sam'i, penglihatan, pendengaranku, tukar kepada asma'ina. Asma'ina. Allah ma'afini fi basari, mohon keselamatan pada penglihatanku, basari kepada absarina. Itu bagi yang menjadi imam, sama ada dia imam di masjid surau ataupun dia imam pada ahli keluarga dia. Allah ma'afini fi Allah ma'afina, ni tukar kepada na, nun yang ada alif. Ni itu saya ataupun aku, na kami. Allah ma'afina fi abdanina, Allah ma'afina fi asma'ina, Allah ma'afina fi absarina. Oleh kerana itulah bila kita nak berdoa, kita kena tahu juga untuk nak
ubah kata ganti nama tu. Daripada kami, daripada saya kepada kita ataupun kami, kita kena tahu. Jadi lebih tu kena belajar sikit ilmu bahasa Arab ini supaya kita dapat memahami apa yang kita baca. Asas harus dah, bukan kata kita nak pergi mahir betul-betul, tak apa. Asas supaya sekurang-kurangnya kita faham apa yang kita baca dalam solat ataupun doa-doa yang kita baca. Jadi Allahumma afina fi abdanina wa afina fi asma'ina wa afina fi absarina. Allahumma inna na'udzu bika. A'udzu tukang pada na'udzu nun. Minal kufri wal faqr, daripada kekufuran dan juga kefakiran. Kadang-kala disebabkan fakir, miskin, ini kadang-kala boleh membawa kepada kekufuran. Kita petikai, kenapalah kita ni orang kata apa, dalam keadaan fakir, kan? Ibadat dah mengalahkan orang yang tak beribadat, kan? Dengan puasanya, dengan solatnya, rajin baca Qurannya, tapi kenapa Allah tak bagi dia kekayaan? Ada juga kadang-kala kita rasa kita macam-macam, kita plan macam tu, rancang untuk nak dapat jadi kaya macam mana yang diviralkan dalam Facebook, kan, dalam TikTok. Nampak dengan orang kata apa, buat perniagaan itu ini, nampak menunjukkan kemewahan. Kita pun boleh nak macam tu juga, kan? Kadang-kala tanpa kita sedar, kekayaan yang ditunjuk-tunjukkan, terutamanya orang yang kata apa, yang gila kaya. Kalau kata kaya gila lain, kaya gila ni dia memang dia kaya dan dia tak menunjukkan kekayaan dia pun. Tapi yang banyak berlaku hari ini adalah gila kaya, kan? Daripada dia orang yang betapa tidak kaya sebelum ini, maka bila kata direzekikan kekayaan itu, maka dia bermegah-megah dengan kekayaan dia. Dan itu adalah perangai Qarun. Perangai Qarun. Qarun asalnya daripada orang yang susah. Minta Nabi Musa doakan untuk dia, untuk jadi orang yang kaya. Hinggalah Allah izinkan dia kaya itu, kunci harta dia itu dibawa oleh 100 ekor unta. Kunci saja, bukan harta lagi. Bawa anak kunci dia 100 ekor unta. Betapa kayanya. Hingga dia orang kata apa, dia kufur dengan nikmat Allah SWT. Dia katakan bahawa inilah adalah hasil kerja dia, hasil usaha dia lah dia jadi sedemikian. Maka Allah lenyapkan dia dan juga harta dia, sehinggalah timbul negara kita jadi harta karun. Tak nak kena mana pun, kan? Harta karun tempat di Mesir sana lah, kan? Tak ada lah di kita ni. Ini cari harta karun. Jadi harta karun. Jadi kadang-kala kekayaan yang Allah beri kepada kita itu bukannya satu nikmat, tetapi juga satu ujian, kan? Dan kadang-kala kekayaan yang kita ada itu merupakan istidraj. Istidraj, yang ini kita bimbang. Dalam kita banyak membuat maksiat dan sebagainya, makin banyak harta kita dapat. Itu merupakan salah satu istidraj. Jadi kalaulah kita tidak dikurniakan kekayaan, kita mohon sajalah untuk kecukupan. Kan? Kecukupan. InsyaAllah kita yakin rezeki yang Allah bagi ini cukup untuk kita. Allah dah tetapkanlah rezeki kita. Jangan bimbang. Jangan bimbang tentang rezeki, kerana apa? Allah akan mencukupi kita. Kadang-kala kita tak mohon pun, kan? Tiba-tiba rezeki itu sampai ke tangan kita. Di saat kita dalam keadaan orang kata apa, ada masalah
ada perselingkuhan, tiba-tiba ada orang saja yang membantu kita untuk nak dapatkan uh, wang dan sebagainya untuk orang kata apa, selamatkan kita daripada masalah tersebut. Itulah sifat Allah SWT yang maha pemberi itu. Jadi itulah doa-doa yang kita dapat sama-sama kita cuba amalkan. Kalau tak boleh ke semua yang kita kongsi pada malam ini pun cukuplah satu dua yang boleh kita praktikkan dalam doa harian kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara kunci kita untuk bahagia, untuk kita dapat orang kata apa, kelapangan rezeki, rezeki yang kita dapat yang paling utamanya adalah kita sedekahkan, kita infakkan kepada kaum kerabat dulu, kan? Kaum kerabat. Kadang-kadang kita ni terlalu nak menampakkan pemurah itu, sumbangan yang besar-besar yang di luar itu kita utamakan, kan? Sedangkan kaum kerabat, jiran tetangga kita ini masih orang kata memerlukan bantuan, kita kurang ambil peduli. Kita tidak cakna dengan keadaan mereka. Jadi yang paling utama kaum kerabat dan juga orang kata apa, dia punya jiran-jiran kita lah yang paling utama. Okey. Selepas itulah barulah kita peringkat-peringkat lain. Dan begitu juga mana kaum kerabat itu masuklah ibu ayah kita lah, kan? Infak dulu. Itu yang paling utama. Seterusnya barulah kita fakir, miskin dan sebagainya, anak yatim, ikut dia punya orang kata apa, keutamaan tersebut. Bukan bermakna kita menafikan sumbangan untuk saudara Islam kita di negeri lain, tapi kita sebahagian daripada peruntukan itu kita utamakan kepada kaum kerabat kita dan orang yang terdekat dengan kita. Barulah kita berikan kepada pihak lain. Jadi itulah di antara asbab Allah limpahkan rezeki kita, kan? Dan lagi lah yang kita perlu jaga supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kecukupan kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut sesiapa yang bertakwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan beri kepada dia jalan keluar daripada segala permasalahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka Allah akan rezekikan kepadanya dari sumber yang tidak disangka-sangka. Itu yang penting. Maknanya bukan kita ambil ayat 1000 dinar itu hanya pelekat gantung dekat dinding, tapi kita kena faham apa maksud ayat tersebut. Dengan kita menghayati, kan, beramal dengan ayat tersebut, barulah kita akan dapat sebenarnya yang Allah sebutkan. Selain itu, saya juga menasihatkan diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita sama-samalah menjaga ukhuwah, menjaga tali silaturahim sesama kita. Jangan kita suka berpecah belah. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan agama Allah dan jangan sekali kita berpecah belah, kan? Jadi itulah apa yang berlaku di saat ini, kan? Ketika ini kita lihat keadaan pecah belah sama kita, dan mudah-mudahan kita bukan tergolong dalam kalangan orang-orang yang ada saham dalam usaha pecah belah ini. Dan jadi kita seorang yang pendamai bagi pihak-pihak yang berpecah belah. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta